Dalam longgokan-longgokan sampah yang menimbun setinggi bukit di Pulau Indah yang terletak dalam daerah Klang, Selangor, terdapat beberapa bungkusan sosej berjenama Wolf yang dihasilkan di Jerman secara kecil-kecilan sejak tahun 1925. Ini bermakna bungkusan itu telah melalui perjalanan sejauh 9,700 km dari tempat asalnya. Bungkusan sosej itu turut disertai dengan beberapa barangan Jerman yang lain seperti botol sabun basuh, bungkusan daging, bungkusan pembungkus bawang dan juga plastik pasta jenama Swabia yang hanya dijual di Jerman. Amat jelas sekali, sampah dari Jerman telah dibawa ke Malaysia oleh pihak-pihak tertentu. Apa yang menghairankan adalah sampah dari Jerman mempunyai kawalan ketat sebelum diekspor keluar dari negara asalnya. Jabatan Pemantauan di Jerman hanya membenarkan sampah plastik diekspor untuk tujuan kitar semula dan setiap gram plastik yang akan diekspor akan direkodkan secara terperinci. Persoalannya, bagaimana sampah-sampah ini boleh dijumpai di Pulau Indah, Malaysia? Teruskan bersama Paling Top. Malaysia menjadi negara pilihan apabila selepas China melarang pengimportan masuk sampah plastik. Dari bulan Januari hingga Oktober 2018, sebanyak 114,000 tan sampah plastik diekspor ke Malaysia dan peningkatan itu mencecah lebih 125% berbanding jumlah asal sebelum itu. Statistik di Jerman menunjukkan dalam tempoh setahun, kerajaan Jerman terpaksa menguruskan lebih 6 juta tan sampah plastik dengan separuh daripadanya akan dibakar, separuh lagi akan dikitar semula dan 1/3 daripada jumlah tersebut akan dikitar semula di luar negara mereka. Bagaimanapun, tinjauan wartawan Jerman mendapati berlakunya penipuan yang didalangi oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab, khasnya peruncit dan pengeluar. Di hadapan orang ramai, slogan kitar semula dijaja untuk menunjukkan kemampuan mereka, walhal hakikatnya tidak banyak pihak yang benar-benar peduli tentang sampah mereka apabila sampah itu melepasi sempadan negara asalnya. Dengan merujuk kepada kod yang dicetak pada bungkusan, wartawan mendapati sampah yang dilonggokkan di Pulau Indah berpunca daripada dua pasaraya besar di Jerman, iaitu Aldi dan Edeka. Bagaimanapun, maklum balas dua pasaraya yang diperolehi pula membawa kepada satu pihak lain yang dipertanggungjawabkan bernama Satpek. Jurucakap Satpek memberitahu walaupun mereka mengakui bertanggungjawab menyela proses kitar semula agar berlaku sepenuhnya, kebanyakan sampah plastik yang ada tidak boleh dikitar semula untuk diperbaharui dan ianya perlu dibakar. Untuk proses ini, sebuah firma lain pula dilantik dan proses pembakaran memerlukan kos yang sangat besar. Untuk setiap satu tan bahan plastik dibakar, kosnya sekitar €150, iaitu RM690, namun boleh meningkat kepada €800, iaitu RM3,700 sekiranya bahan itu memerlukan proses yang lebih lama. Oleh kerana kos yang sangat tinggi diperlukan, jalan yang lebih murah adalah mengekspornya keluar. Kos bagi mengeksport keluar plastik dari Jerman melalui jalan air dianggarkan antara €40 hingga €150, iaitu RM183 hingga RM690 untuk setiap tan. Oleh sebab itu, banyak pihak dari Jerman memilih dan menjadikan Malaysia sebagai destinasi bagi sampah yang sukar untuk mereka proses semula. Walaupun banyak pihak mengambil jalan senang melonggokkan sampah yang tidak boleh dikitar semula ke Pulau Indah, sebuah firma penghapusan sampah bernama Nelson pula berani mengambil risiko untuk kepentingan bersama. Tindakan kerajaan China melarang kemasukan sampah telah memaksa Nelson mencari alternatif lain. Mereka membangunkan satu sistem kitar semula yang lebih efisien dan ianya mampu memproses dalam anggaran 20,000 hingga 25,000 tan setahun bahan kitar semula. Kenapa mereka memilih langkah ini? Ini kerana percubaan mereka menghantar sampah ke Malaysia tidak memberikan kepada mereka keputusan yang diharapkan. Selepas larangan masuk sampah ke China dilaksanakan, Nelson menghantar beberapa kontena sampah ke Malaysia untuk diproses, tetapi mereka mendapati syarikat yang beroperasi di Malaysia sebenarnya tidak berupaya dan kurang kemahiran dalam menguruskan sampah kitar semula untuk skala sebesar itu.
Firma Nelson akhirnya memilih untuk menanggung sendiri kos pembakaran sampah plastik yang tidak boleh dikitar semula atas rasa tanggungjawab mereka untuk memastikan tidak berlakunya pencemaran di Malaysia atau mana-mana negara Asia yang menjadi destinasi pilihan sampah dari firma-firma lain seperti mereka. Mereka menegaskan yang mereka tidak boleh didakwa sekiranya memilih untuk menghantar sampah ke Malaysia kerana perkara itu dibenarkan oleh kerajaan Jerman sendiri. Nelson pula memilih jalan susah dengan mengambil berat tentang infrastruktur negara kita yang lemah dalam pengurusan sisa pepejal serta ahli politik yang seakan-akan tidak mengendahkan masalah ini. Kawasan kejiranan sekitar Pulau Indah mula berdepan dengan masalah pernafasan dan kajian yang dijalankan mendapati bahan besi dan beracun daripada sampah yang dilonggokkan sudah mula memasuki tanah dan bekalan air penduduk setempat. Bagaimanapun, sehingga kini tidak ada pihak yang benar-benar mahu mengubah keadaan ini, sama ada kerajaan kedua-dua negara ataupun syarikat-syarikat Jerman yang seakan-akan tidak peduli dengan sampah mereka yang kini berada 9,700 km di sebuah negara kecil bernama Malaysia.